Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk pengenalan ilmu falsafah, yang di mana ilmu falsafah terbahagi kepada 2, iaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, falsafah ini berasal daripada 2 buah perkataan yang digabungkan, iaitu philo dan sophia. Philo ni maksud dia ialah cinta atau suka. Tapi sophia pula maksud dia hikmah. Jadi dengan bergabungnya 2 perkataan ini, falsafah membawa maksud sukakan hikmah atau cintakan hikmah. Macam tu lah. Mana dia suka dan cinta kepada satu perkara yang baik. Sebab hikmah tu adalah perkara yang baik. Okay, dari segi istilah pula, sesuatu ilmu yang mendasar kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga jelas akan makna serta tujuannya. Tu dari segi istilah pula. Dan dari segi bahasa tadi, philo atau sophia. Dan dari segi istilah dia, ilmu yang mendasar kepada makna sebenar. Okey. Yang seterusnya, pengertian falsafah menurut para ahli. Di sini terdapat 3, iaitu Aristotle, Plato dan Al-Farabi. Okey, Aristotle mendasarkan pengertian falsafah menurut Aristotle ialah ilmu pengetahuan. Ia merupakan dasar dari semua pengetahuan dalam meliputi isu-isu epistemologi. Epistemologi itu ialah falsafah pengetahuan tentang ilmu lah, yang menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui. Okey, seterusnya ialah Plato. Plato ni, pengertian daripada Plato pula ialah ilmu yang mencuba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Dan yang terakhir iaitu Al-Farabi. Al-Farabi ni ialah mengenai ilmu falsafah ialah cinta akan kebijaksanaan atau hikmah, kerana ia merupakan pokok atau cabang kepada segala ilmu yang terdapat di dunia ini. Dan kita pergi kepada yang seterusnya, filosofi. Seperti yang kita tahu tadi, philo dan juga sophia. Ni filosofi. Filosofi ni daripada pengertian ilmu falsafah tadilah. Manfaat falsafah dalam kehidupan. Antara manfaatnya ialah sebagai dasar dalam bertindak. Contohnya bila kita belajarkan sesuatu ilmu tu, bila kita nak bertindak, kita menggunakan ilmu. Kita bukan menggunakan hawa nafsu saja. Jadi kita menggunakan ilmu. Sebab itulah ilmu falsafah ini sebagai dasar dalam bertindak. Dan seterusnya ialah sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Jadi bila kita nak melakukan satu benda tu, kita akan ambil keputusan. Jadi dengan ilmu falsafah yang kita belajar, kita akan mengetahui apa keputusan yang terbaik untuk kita lakukan. Dan yang seterusnya, untuk mengurangi salah faham dalam konflik. Jadi kat dunia ni banyak konflik antara negara-negara ataupun ahli-ahli falsafah sendiri pun ada konflik. Jadi dengan belajarnya ilmu ini, dapatlah kita mengurangi salah faham dan konflik. Dan yang terakhir, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Jadi sekarang kita nampak suasana dunia pun dah semakin berubah. Jadi bila kita belajar ilmu falsafah ni, kita tahu macam mana perjalanan ilmu falsafah. Jadi kita boleh terangkan kepada orang lain untuk kekalkan ilmu itu walaupun sudah berzaman telah ditinggalkan. Dan seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Muhammad Amir Azamuddin untuk meneruskan slide. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Adib. Seterusnya saya Muhammad Amir Azamuddin bin Naharuddin akan menerangkan metodologi kajian falsafah. Dekat sini dia ada 4 cara. Yang pertama adalah berfikir secara komprehensif. Seterusnya berfikir secara kritis. Yang ketiga melakukan perbandingan. Dan yang keempat adalah membuat penilaian dan kesimpulan. Baiklah. Next slide. Okey. Berfikir secara komprehensif. Maksud dekat sini, berfikir secara komprehensif ni adalah pola fikir yang terbuka, tidak merasa eksklusif atau tertutup, mempertimbangkan secara menyeluruh sehingga menghasilkan keputusan yang bijak dan tepat. Seterusnya, berfikir secara kritis. Dekat sini dia tulis sikap konsisten, mengemukakan bukti,
kesejajaran idea. Maksud dia adalah berfikir kritis adalah kemampuan berfikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan permasalahan, atau erti berfikir kritis, iaitu berfikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah. Cara berfikir kritis iaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan logik, fahami masalah, lakukan analisis dan evaluasi hasilnya, barulah ambil keputusan atau tindakan. Seterusnya, melakukan perbandingan. Okey, dia ada 3 kat sini. Yang pertama, individu. Maksud individu tu kita dengan diri kita sendiri. Kita cari itu, lepas tu kita bandingkan sama ada betul salah. Yang kedua adalah antara individu dengan orang lain. Yang ketiga, cara tamadun. Berikutnya, membuat penilaian dan kesimpulan. Membuat penilaian dan kesimpulan ni dia ada 5 cabang. Yang pertama, deduksi. Deduksi membawa makna menarik kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Induksi pula, penentuan kaedah umum berdasarkan kaedah khusus. Dialektika, suatu wacana antara 2 atau lebih orang yang memegang pandangan yang berbeza mengenai sesuatu subjek tetapi ingin mendirikan kebenaran melalui hujah-hujah yang beralasan. Seterusnya, analitik, proses yang menemukan, menafsirkan dan mengomunikasikan pola penting dalam data. Yang terakhir adalah sintetik, proses analisa penalaran yang bertujuan untuk membina semula sesuatu peristiwa dalam cara yang dirangsangkan dengan menggunakan unsur-unsur yang paling penting yang berlaku semasa acara itu. Baiklah, saya serahkan kepada sahabat saya, Lokman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya skor ilmu falsafah. Baik, untuk skor ilmu falsafah ni terbahagi kepada 13 isu yang di mana Frost 1962. Yang pertama, tabi'i alam semesta, yakni umum dan unsur-unsur makhluk. Yang kedua, tabi'i Tuhan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, kedudukan manusia dalam alam semesta. Yang keempat, manusia dan negara. Yang kelima, manusia dan pendidikan. Seterusnya, konsep jahat dan baik, yakni moral, akhlak, adab dan etika. Dan seterusnya, roh dan kematian, minda dan jiri, nasib dan ikhtiar, idea dan pemikiran, tabi'i kewujudan, isi sebenar sesuatu benda dan metafizik. Okey, seterusnya. Okay, cabang ilmu falsafah. Kat sini kita nampak ada 5 cabang ilmu falsafah. Yang pertama, metafizik, epistemologi, etika, falsafah khusus, estetika dan logik. Okay, next. Yang pertama, kita pergi pada metafizik. Metafizik adalah satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susunan aturnya. Menurut takrifan dalam kamus metafizik, merujuk kepada yang jauh melangkau alam fizikal atau kebendaan. Metafizik bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada berkaitan sebab akibat. Metafizik mengutarakan soalan-soalan seperti berikut: apa itu kebenaran? Adakah Tuhan wujud? Siapa itu manusia? Apa itu kebebasan manusia? Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim sahaja? Dan adakah manusia mempunyai akal? Apakah hubungan antara akal dan tubuh? Okay, seterusnya. Epistemologi. Cabang falsafah ini lebih dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Ia berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud ilmu atau sains, dan logos yang bermaksud keterangan. Justru epistemologi berfokuskan kepada penganalisisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. Dengan kata lain, epistemologi ini cuba menjawab soalan-soalan seperti apa itu ilmu, apakah sumber-sumber pengetahuan, apa yang diketahui oleh manusia, bagaimana kita tahu bahawa kita ketahui sesuatu, adakah ilmu statik
dan sentiasa berubah. Selain itu, epistemologi juga tertumpu kepada cara untuk memperolehi ilmu dan kesalahan cara mencari ilmu. Okey, seterusnya. Etika. Etika lebih mengutamakan apa yang sepatutnya kita lakukan dan apa yang paling sesuai untuk kita lakukan. Pendek kata, etika memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang, suatu masyarakat dan kehidupan. Ia dikategorikan kepada 3 bidang asas seperti kajian tentang konsep etika, kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika, kajian tentang penggunaan nilai etika. Sehubungan dengan itu, etika cuba menjawab soalan-soalan seperti apa itu kebaikan, apa yang menentukan suatu tindakan itu betul, adakah moraliti itu bersifat objektif ataupun subjektif. Baik, seterusnya. Logik. Logik pula menerangkan hubungan antara idea-idea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi. Selain itu, logik juga cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan. Secara umumnya, terdapat 2 jenis logik, iaitu logik induktif dan logik diduktif. Antara soalan-soalan yang cuba dijawab termasuk apa yang dimaksudkan dengan taklukan baik atau kurang baik, yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah kita tentukan sama ada taklukan itu bersifat baik atau kurang baik. Baik, seterusnya. Estetika. Estetika merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian alam, sekeliling dan kehidupan. Dengan kata lain, ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. Antara soalan-soalan yang cuba dijawab termasuk yang pertama, apa itu kecantikan? Bagaimana kita dapat menikmati keindahan alam semula jadi? Seterusnya. Untuk falsafah khusus, kita ada falsafah agama, falsafah ilmu sains, falsafah hukum, falsafah pendidikan, falsafah sejarah, falsafah politik dan falsafah matematik. Daripada Azwani. Falsafah pendidikan Syazri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan tentangkan tajuk falsafah pendidikan kemasaan. Okey, yang pertama, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. So, maknanya dekat pendidikan di Malaysia ni dia bukan nak lahirkan pelajar yang cerdik pandai, tapi dia boleh lahirkan pelajar yang dia mampu untuk buat segala bidang. Macam tu lah. Okay, seterusnya, usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan bertanggungjawab. So maknanya produk daripada Malaysia ini dia boleh pergi jauh. Contohnya pergi ke luar negara, pergi dalam dan lain-lain. Seterusnya, masuk falsafah pendidikan. Yang pertama, falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai pedoman, arah tuju ataupun pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, falsafah pendidikan kemasaan digubal daripada usaha untuk berfikir yang rasional dan kritis, berlandaskan daripada ideologi negara. Selain itu, dikenali maksud falsafah ini juga dikenali sebagai negara pada tahun 1988. Seterusnya, ciri-ciri pendidikan falsafah. Yang pertama, berilmu pengetahuan. Yang kedua, berakhlak mulia. Selain itu, bertanggungjawab pada diri, masyarakat dan negara. Seterusnya, memiliki sasiah yang seimbang, memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum, dan yang terakhir, percaya dan patuh kepada Tuhan. Okey, matlamat dia pula. Yang pertama, matlamat insan. Dia melahirkan matlamat insan yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajipan sebagai warga negara. Seterusnya, melahirkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap dalam melaksanakan tugas yang diberi. Selain itu, ia juga melahirkan rakyat yang mengamalkan prinsip rukun negara dan bersikap toleransi sesama masyarakat. Yang terakhir, mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi, sosial dan peluang di antara kaum.
rukun negara pula. Dia terbahagi kepada 5. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya saya menjemput sahabat saya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan rukun negara. Rukun negara ni adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Majlis Gerakan Negara ni telah membentuk rukun negara pada 31 Ogos 1970, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969, di mana ia menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Kenapa jadi seperti itu? Sebab penjajah Inggeris telah datang ke Malaysia pada waktu tersebut dan menukar pola masyarakat di negara ini. Mereka menggunakan pengurusan kaum di bawah dasar pecah dan perintah oleh koloni Inggeris. Di mana koloni Inggeris ni mereka nak jaga kedamaian kaum mengikut cara dan kacamata mereka. 3 kumpulan etnik yang utama iaitu Melayu, Cina dan India telah dipisahkan dari segi tempat tinggal dan pekerjaan. Situasi ini telah menyebabkan hubungan di antara kaum menjadi terbatas dan telah merumitkan dan telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan setiap kaum. Kebanyakan orang Melayu tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Kaum Cina pula tinggal di bandar dan melibatkan diri dalam perniagaan, manakala kaum India tinggal dan bekerja di estet-estet. Setiap kaum juga dipisahkan dari segi pendidikan dengan mempunyai sekolah aliran masing-masing tanpa sukatan pelajaran atau kurikulum yang sama. Maksudnya pada waktu tersebut kaum India, Cina dengan Melayu ni telah dipisahkan lah, dia ada satu jurang yang besar dari segi pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya. Seperti ada pilih kasih lah koloni Inggeris ni buat. Jadi akibatnya hubungan kaum semakin keruh apabila parti-parti politik membuat provokasi antara satu sama lain yang akhirnya menjurus kepada pergaduhan. Ia semakin serius sehingga mencetuskan peristiwa berdarah iaitu pada 13 Mei 1969. Kesan daripada peristiwa tersebut, kerajaan telah cari satu solusi bagi mengatasi masalah pergaduhan kaum lah supaya tak terjadi lagi satu hari nanti. Berikutan itu, sistem kerajaan berparlimen telah digantung dan Majlis Gerakan Negara. Majlis Gerakan Negara iaitu Majeran ditubuhkan bertujuan untuk mengembalikan keamanan, menegakkan semula undang-undang negara dan memupuk suasana harmoni. Sebab tu tujuan rukun negara ini diperkenalkan bagi mengembalikan perpaduan antara kaum. Okey, seterusnya. Okey, objektif rukun negara ni ada banyak sebenarnya, antaranya membina masyarakat yang maju dengan menggunakan sains dan teknologi moden, mencapai perpaduan dalam masyarakat dengan lebih erat. Seterusnya, memelihara cara hidup yang demokratik, membina masyarakat yang adil di mana keharmonian negara dapat dikecapi secara adil dan saksama. Dan seterusnya, sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak dapat dibentuk. Okey, sebenarnya rukun negara ni juga semua itu sebenarnya adalah suatu falsafah. Dia ada kaitan dengan falsafah juga dan ideologi negara yang menjadi dasar kesatuan rakyat, perpaduan bangsa yang berbilang kaum serta pedoman kepada kehidupan semua masyarakat, pelbagai kaum dan budaya negara kita. Okay, sebenarnya rukun negara ni juga ada makna-makna dia yang tersendiri lah. Makna-makna tersendiri. Contohnya tadi kepercayaan kepada Tuhan kan. Kepercayaan kepada Tuhan tu maksud dia untuk rakyat Malaysia yang berbilang bangsa seperti India, Cina, Melayu dan sebagainya berhak untuk menganut dan mengamalkan pegangan agama. Maksudnya tak ada paksaan lah dalam negara Malaysia ni untuk kita mengamalkan apa sahaja agama yang ada. Okay, yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Rakyat Malaysia mestilah setia pada negara kita dan menghormati sistem beraja di Malaysia. Okay, seterusnya, keluhuran perlembagaan, iaitu perlembagaan di Malaysia adalah adil, telus dan saksama. Yang keempat tadi, kedaulatan undang-undang. Sistem undang-undang di Malaysia adalah tetap, sesiapa melakukan kesalahan akan diadili. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang betul ansur, bertata susila, bersopan santun dan menghormati. Okay, seterusnya, falsafah sejahtera pula. Falsafah sejahtera ni fungsinya sebagai penafsiran untuk rukun negara tadi. Iaitu
budi bahasa asas kesejahteraan. Maksudnya rukun negara itu dia nak bagi kehidupan kita ni menjadi lebih sejahtera. Seterusnya budi bahasa merupakan cara untuk membangunkan akhlak dan adab mulia yang berkaitan dengan budi pekerti seperti budi bicara. Akhirnya mengarah kepada kesejahteraan diri. Okey, itu saja dari saya. Seterusnya saya akan sambung lapisan unsur sejahtera. Yang pertama, sejahtera bagi pada akal, lepas tu emosi, psikomotor, etika, kognitif dan terakhir rohani. Sejahtera yang meliputi ekologi, ekonomi, budaya dan masyarakat. Seterusnya, sumbangan falsafah sejahtera. Yang pertama, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini rukun negara. Mengukuhkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam diri setiap insan. Kepercayaan agama dan mengamal dan mematuhi perintah agama ialah sangat diperlukan untuk mengawal diri setiap insan. Setiap insan hendaklah percaya wujudnya pencipta yang mencipta alam serta makhluk yang berada di atas muka bumi. Kesejahteraan dan kemakmuran dipelihara jika mematuhi dan memahami fenomena dan hukum alam. Jika amanah ini diabai, ianya boleh terjadinya malapetaka serta bencana yang akan menghancurkan kemakmuran alam dan manusia. Yang kedua, sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kepentingan falsafah sejahtera juga membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Insan yang berakhlak mulia adalah insan yang berdisiplin, sopan santun serta mengamal dan menghayati nilai-nilai murni. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, insan berakhlak mulia yang dinyatakan adalah mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah mengetahui nilai baik dan buruk. Yang kedua, sedar akan kesan perbuatan baik dan buruk. Tiga, menghayati nilai kemanusiaan, kerohanian serta kewarganegaraan. Yang keempat, menghindari perkara buruk dan mengamalkan perkara baik. Dan yang terakhir adalah yakin kepada nilai murni. Terus seterusnya, maqasid syariah, yakni jiwa, akal, keturunan, harta dan iman. Terus sebagai kesimpulan, ilmu falsafah itu penting kepada manusia yang ingin mencari kebenaran. Kebenaran yang cuba dicapai tersebut tidak semestinya akan diperolehi. Ia memerlukan kepada beberapa syarat dan kemampuan untuk mencapainya. Akan tetapi, ini tidak menghalang seseorang untuk mempelajarinya. Sekian daripada kami kumpulan 1. Terima kasih.